Okay, so kali ini kita akan masuk subtopik berkenaan dengan quadratic functions. Sebelum ni kita dah belajar dah apa itu quadratic equation, apa itu discriminant. Okay, and now kita masuk kepada quadratic functions. Okay, quadratic functions kita masih menggunakan expression yang sama, iaitu ax berkuasa 2 tambah bx tambah c. Memandangkan dia dalam bentuk function, maka kita akan bagi tahu dia sama dengan fx. So fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dan kita tahu dalam topik function kita, fx ini adalah y. So bila mana melibatkan y dengan x, kita akan membentukkan koordinat. So bila mana ada koordinat, maka kita ada graf. Bila mana ada graf, kita ada sketch. Okay, so sebelum ni kita pun dah tahu dia punya general bentuk dia untuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c ataupun kuadratik. Bentuk dia curve. Okay, curve yang dalam keadaan senyum ataupun curve dalam keadaan masam. Okay, so sekarang ni kita nak tengok apa efek kepada perubahan nilai A, nilai B, nilai C pada bentuk graf. Okey, ni kita ambil secara umum dulu. Seperti mana yang saya bagi tahu, dia ada dalam bentuk senyum ataupun masam. Okey, dalam kuadratik kita ada minimum point dan juga maximum point. Bahasa mudahnya, bila mana ada turning point kat sini, ada turning point, titik yang membuatkan pusingan itu dinamakan sebagai turning point lah. Okey, minimum bila mana curve dia adalah di bawah, curve dia di bawah, maximum curve dia di atas. Okey, so dua-dua ini adalah turning point. Turning point maksudnya titik pusingan. Okay, di mana yang membuatkan kita punya garisan ataupun line kita berubah arah. Okay, kemudian pada turning point itu, dia adalah pemisah di antara dua bentuk. Okay, dan pemisah di antara dua bentuk adalah sama kiri dan kanan. Maknanya kalau sini jarak dia 5, sini pun jarak dia 5. So dia seolah-olah macam kita lipat kertas kan. So yang ni kita fold kertas. So ini yang garisan-garisan ini dinamakan sebagai axis of symmetry. Sebab simetri sendiri bermaksud pisahan yang membuatkan dua belah adalah sama bentuk, sama saiz. Okay, so dalam general knowledge berkenaan dengan kuadratik, kita kena tahulah dua benda ni, turning point dan juga axis of symmetry. Okey, jom kita pergi ke nak tengok apa perubahan pada graf bila mana kita ubah nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, kita pergi kepada ni, kita nak sketch dia. Okey, let's say x berkuasa 2. Okey, maknanya bila x berkuasa 2, A kita 1. Okay, sekarang kita fokus pada A dulu. Nak tengok A tu apa yang membuatkan perubahan dia. So x kuasa 2, nilai A dia 1. So kita tengoklah graf dia macam mana. So graf dia awak tengok kat sini, dia dalam bentuk senyum. Okay, dalam bentuk senyum. So maknanya kita boleh tahu yang kalau let's say kalau kita nak letak A itu negatif. Okay, kalau letak let's say A negatif, negatif 1x kuasa 2. So apa akan jadi? So dia punya bentuk dia masam. So daripada sini kita boleh faham yang bila A positif, bentuk dia senyum, dan A yang negatif, bentuk dia masam. Okay, so tapi kalau melibatkan A sahaja, tak ada B dengan C, kita tengok dia punya turning point dia pada kosong. Turning point dia pada kosong. Maknanya koordinat turning point kita adalah 0, 0. Dan kita masih menggunakan konsep maximum dan minimum point. Sebab bila mana A kita positif, dia membentuk senyum. So bila membentuk senyum, kita ada minimum point sebab curve dia dekat bawah. Kalau negatif, A yang negatif,
dia akan membentuk masam, dan dia punya turning point dia ataupun turning point dia akan berada pada atas, curve pada atas. So maka dia adalah maximum point. So senang cerita, minimum paling bawah, maksimum paling atas, kat situ. Okey, jom kita tengok apa berlaku kalau kita lebihkan nombor. Yang ni 1 dengan negatif 1. Apa jadi kalau 2? Let's say lah 2 x kuasa 2. So yang ni x kuasa 2 yang warna merah ni. Okey, dan 2x kuasa 2 yang warna purple ini. So daripada sini kita boleh analysekan di mana bila mana A bertambah, okey, A bertambah ataupun A lebih daripada 1, kita punya width dia, okey, dia punya lebar dia itu mengecil. Kalau kuasa 1, kalau A 1, dia macam ni basic, okey, tapi bila A dia 2, dia makin mengecil. So dia punya bentuk dia makin mengecil. Dia punya width dia punya lebar dia makin mengecil. So kalau kita nak check betul ke makin mengecil, so kita try 5x kuasa 2. Nampak dia makin mengecil warna hitam ni. So dia makin converge lah, dia makin converge. Okey, begitu juga dengan yang A yang negatif. Okey, kalau A yang negatif, let's say negatif 4. Okey, benda yang sama juga, dia mengecil. So dia punya width dia punya, boleh kata dia converge lah, kita senang cerita dia converge. Okey, so itu kalau lebih daripada 1. Kalau kurang daripada 1, di antara 0 dengan 1, okey, apa jadi? Let's say 0.5 tu adalah 1/2 kan. Okey, 0.5 x kuasa 2. So warna biru ni, nampak warna biru ni. Okey, saya buang yang basic-basic dulu. Jangan saya buang. Okey, yang ni yang asal tadi, yang A A sama dengan 1. Yang ni A sama dengan 0.5. Bila mana A dia kurang daripada 1 tapi masih nilai yang positif di antara 0 hingga 1. Okey, dia punya width dia, lebar dia makin membesar. So dia akan diverge. Okey, dia akan mengembang. Kalau A lebih daripada 1, dia mengecut. Kalau A itu di antara 0 dengan 1, dia mengembang. Okey, begitu juga dengan nilai yang negatif. Kalau nilai negatif, let's say lah tadi negatif x kuasa 2, okey, dengan negatif 0.5 x kuasa 2. Okey, so benda yang sama juga, dia akan mengembang. So bolehlah awak tulis dalam nota, untuk A yang positif dia senyum, A yang negatif dia masam. Lepas tu A yang lebih daripada 1, dia punya dia punya bentuk dia akan mengecut. Kalau A di antara 0 dengan 1, A dia dia punya curve dia akan mengembang, graf dia akan mengembang. Okey, so apply juga untuk yang negatif. So kalau negatif negatif 1, so basic lah, kalau dia lebih besar, kalau dalam negatif nilai lebih kecil kan, so lagi kecil nilai negatif itu, lagi mengecut dia punya curve dia. Kalau nilai negatif itu di antara 0 dengan negatif 1, so dia akan mengembang. Okay, so ini untuk A. Baik, kita tengok B pula. Okay, untuk nak ada B, A kena ada. Sebab bila tak ada A, let's say lah kalau apa jadi kalau A tak ada, let's say lah A kosong. Bila A kosong, kosong darab dengan X berkuasa 2 akan jadi kosong. Bermaksud tiada kewujudan quadratic function. Okay, so A kita, X kuasa 2 masih kekal, di mana A kita let's say 1, let's say kita tambah X saja. Okay, B kita yang positif. Apa jadi bila B yang positif? So kalau awak tengok dekat graf ini, bila B yang positif atau B1, graf awak bergerak ke kiri. Okay, asalnya tadi kosong-kosong kan. Awak tengok dia punya turning point dia kosong-kosong. So bila kita tambah B kita yang positif, okay, positif 1x, so dia punya curve dia bergerak ke
kiri. Dan dia punya apa, turning point dia menurun sikit kat sini. Okay, so daripada sini kita nak faham yang untuk B dia pergerakan kiri ke kanan. So kalau yang ni bila positif, apa jadi bila yang negatif? Negatif. Sorry. Nampak? Bila yang negatif, dia pergerakan graf itu ke kanan, pergerakan curve itu ke kanan. Kalau kita nak compare dengan yang asal tadi, so daripada sini lah. So kita boleh nampak yang ni yang asal dia tak bergerak mana-mana pada kosong-kosong. Bila mana B kita yang positif, dia sentiasa bergerak ke kiri, B yang negatif sentiasa bergerak ke kanan. So kita boleh try lagi lah. Kita try X kuasa 2 tambah 4X. Okay. So dekat sini kita boleh perasan apa? Dia punya curve dia makin ke bawah tapi bergerak ke kiri. Kan asalnya dekat sini tadi let's say yang ni, yang X kuasa 2 tambah X yang ni, dia bergerak ke kiri. 0.5. Walaupun dia B dia 1 tapi dia bergerak ke kiri 0.5. Untuk yang X kuasa 2 tambah 4 ini, X kuasa 2 tambah 4X ini, sekejap tak nampak. Ok, X kuasa 2 tambah 4X ini, nampak dia bergerak ke negatif 2. X dia pada negatif 2. Ok, so apa jadi kalau negatif? X kuasa 2 tolak 4X. So dia bergerak ke kanan tapi dia punya apa, curve dia, kawasan dia sama je. Maksudnya kalau dekat sini, kalau kita gerak ke kiri, dia negatif 2, negatif 4. Tapi kalau kita punya B kita negatif, so dia gerak ke kanan 2, negatif 4. Okay. So apa lagi? Cikgu, Ya saya. mesti atas kertas graf cikgu kalau untuk sketch. Okay, kalau sketch kita boleh, sebab nama pun sketch kita boleh sketch atas kertas jawapan. Maksudnya tak ada kertas graf tak apa. Cuma kita nak faham dia punya apa yang berlaku bila mana kita ada perubahan A, B dengan C. Yang ni secara general dulu kita nak faham. Oh, kalau B yang positif gerak ke kiri, B yang negatif gerak ke kanan, A yang positif senyum, A yang negatif masam. Yang tu je. Kita nak faham yang tu dulu. Sebab nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak sketch bila diberi function. Okay. Yang ni sebagai gambaran. Bila kita dapat satu function, kita dapat gambaran. X kuasa 2 tolak X. So nanti saya akan dapat lukis. Lukis bukan sketch. Lukis dalam graf nanti. Saya punya curve saya nanti akan bergerak ke kiri sikit. Macam tu. Okay. Ini sekadar nak bagi kita berimajinasi. Okay. Baik. Okay, so kita dah faham kalau untuk yang B, kalau nilai B yang positif gerak ke kiri, nilai B yang negatif gerak ke kanan. Okay, sekarang ni kita cuba okay, ni asal balik. Kita cuba yang ada C pula. Okay, nak ada C tak ada B pun tak apa. Okay, yang penting ada A. Sebab A yang membentukkan kuadratik. So let's say lah X kuasa 2 tambah 1. Apa jadi? So kalau awak nampak graf dia, bila C kita positif, dia akan naik atas. Okay, kalau C yang negatif, C yang negatif, dia akan turun bawah. So secara mudahnya kita faham untuk C, bila C yang positif, kita punya curve akan gerak ke atas. Untuk C yang negatif, curve kita akan gerak ke bawah. So cuba kita combine kan. Let's say like X kuasa 2, let's say dia punya ni tambah B, tambah X. Lepas tu kita naik atas, tambah 3. So saya padam yang ni. Nampak?
Okay, so tadi asalnya yang mula-mula dekat kosong-kosong, tapi bila mana kita dapat function yang macam ni, kita tahu oh B dia positif, so dia akan gerak ke kiri. Betul lah, gerak ke kiri. Dan C dia positif juga, so naik atas. So kita akan dapat gambaran sketch kita nanti, graf kita macam ni. So let's say lah lain pula, kita bagi X kuasa 2 tolak X tambah 3. Nampak? Dia gerak ke kanan pula sebab kita punya B kita negatif. So B yang negatif gerak ke kanan dan kita masih berada pada nilai C yang sama. Okay. So kita main lagi. Let's say ke bawah pula. Okay, ke bawah. Tambah 2X tolak 3. Okay, nampak dia ke bawah. So, nilai yang positif pada B gerak ke kiri. Okey, itu betul lah, gerak ke kiri dan curve kita menurun ke bawah. So, kita dapat gambaran lah bentuk dia macam ni. Okey. Let's say lah kita ubah sikit, kita letak negatif kat depan ni. Negatif A. So, kalau negatif A ataupun A yang bernegatif, dia akan dapat dalam bentuk masam. Okey. So, awak bolehlah tulis dalam nota awak. Untuk general knowledge berkenaan dengan kuadratik, di mana kita punya ni kita punya function kita adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So bila a yang positif senyum, bila a yang negatif masam. Untuk yang dua-dua ni, kalau bila a dia lebih besar daripada 1 ataupun a dia lebih kecil daripada negatif 1, dia punya bentuk dia akan mengecut. Okay, kalau A dia di antara 0 dengan 1 ataupun 0 dengan negatif 1, dia punya curve dia akan mengembang, graf dia akan mengembang. Okay, lepas tu B yang positif akan gerak ke kiri, B yang negatif akan gerak ke kanan. Dan C yang positif akan naik ke atas, C yang negatif akan turun ke bawah. Itu nota asas. Okay, semua okay? Faham. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, so kita dah faham lah. Kita dah analyse kesan-kesan pada perubahan A, B dan C. Okay, next kita pergi kepada relating the position of graph of quadratic function and the types of rows. So ingat lagi tak discriminant. So kita menggunakan discriminant untuk kita nak menentukan daripada discriminant kita boleh menentukan graf kita bentuk yang macam mana. Okey, kita tahu bentuk dia memang senyum ataupun masam, cuma kita nak tahu jenis dia. Okey, so ni dia. Okey, bila mana kita let's say lah kita diberi function. Okey, bila diberi function, contohlah fx sama dengan x kuasa 2 tambah x tambah 3. Okey, so kita nak tentukan sama ada function kita ini dia memintas pada pasti x macam yang ni pasti x. So dia memintas ke tak, ataupun dia menyentuh sahaja, ataupun dia tak kena pun pada pasti x. So ada 3 jenis graf yang memintas pada 2 nilai x yang berlainan. Yang ni lah ya, okey, 2 nilai x yang berlainan, ataupun jenis curve ataupun graf yang hanya menyentuh sahaja pada pasti x, pada satu titik x. Dia menyentuh sahaja, ataupun dia tak sentuh langsung pasti x. Okay, macam ni kita nak kenal pasti dia. Kita nak kenal pasti dia bila mana kita masukkan nilai B, nilai A, nilai C dalam discriminant. Dan bila kita mendapati discriminant kita itu bernilai positif, so kita akan tahu yang graf kita akan memintas pada 2 nilai x yang berbeza. Okey, kalau bila mana discriminant kita positif, so kita akan tahulah yang graf kita akan memintas pada 2 nilai x yang berbeza, 2x yang berbeza. Okey, bila mana kita masukkan dalam discriminant kita, nilai kita dapat kosong. So bila dapat kosong, graf kita hanya menyentuh sahaja pada satu titik x, hanya menyentuh sahaja pada satu titik x. Okey, so yang senyum masam ni kita based on pada A kita. A yang negatif masam lah, A yang positif senyum. Okey, so discriminant ni menentukan bentuk graf itu, sama ada memintas ataupun menyentuh, ataupun tak memintas dan tak menyentuh.
Okey, kalau kita masukkan nilai-nilai A, B dan C kita dan mendapati nilai dia adalah negatif, maka kita akan dapat imajinasikan, okey, dapat imagine yang kita punya graf kita tak menyentuh langsung pada paksi X. Walaupun dia senyum ke masam ke, dia tak akan menyentuh pun. Dia tak akan menyentuh, dia tak akan memintas. Okey. So bila mana dia tak akan menyentuh, tak akan memintas, maka kita akan bagi tahu no real roots. Okey. Sebab roots itu adalah punca-punca ataupun nilai-nilai X. Memandangkan dia tak menyentuh pun pada X, maka kita akan bagi tahu no real roots. Okey, untuk yang sama dengan kosong ini, dia hanya menyentuh sahaja satu nilai X. Okey. Tapi kita akan bagi tahu dia ada dua real dan equal roots. Sebab apa ada dua walaupun saya sebut satu? Sebab pada turning point itu, ini contoh, okey, ini X3. Okey, dia menyentuh pada 3, ini yang menurun. Kan bila kita ada turning point, dia akan naik balik. So dekat sini dia sentuh sekali, lepas tu dia sentuh bila nak keluar. Macam tu. So kita akan bagi tahu nanti akan ada dua nilai X tapi nilai X yang sama. Sebab apa kena ada dua nilai X? Sebab daripada dua nilai X ni lah yang boleh menghasilkan quadratic equation. Sebab asalnya X tolak 3 darab dengan X tolak 3 sama dengan kosong. Kemudian kita kembangkan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 sama dengan kosong. Ini lah quadratic equation. So quadratic equation terhasil daripada dua nilai X. So sama ada dua nilai X yang sama ataupun dua nilai X yang berbeza. Yang inilah two real dan berbeza, different roots. Okey, bila mana real, baru kita boleh cari nilai-nilai X dia. Okey, so ini another notes. Ini pun general juga. Ada soalan setakat ni? Tak ada kot. Okey, tak ada. Terima kasih. Alhamdulillah. So, kita jom pergi kepada example. Kita nak bagi nampak example dia kan. Baik. So, example 10. Dia cakap, determine the type of roots for each of the following quadratic functions when fx sama dengan kosong. Then, sketch the graph and make a generalization on the position of the graph at the x-axis. Okey. So, sekarang ni, first kita kena determine dulu type of roots dia. Sama ada dia nilai yang positif ke ataupun dia sama dengan kosong ke ataupun dia less than 0. Okey. So let's say ambil soalan A ni. So A 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. So kita kenal pasti dulu A kita apa, B kita apa, C kita apa. Sebelum nak kenal pasti A, B dan C, kita mesti susun dalam bentuk menurun. Kita mesti start dengan X kuasa 2 dulu, kemudian X kuasa 1, kemudian X kuasa kosong ataupun tak ada X. Dan baru kita boleh keluarkan 2 ini adalah A, 1 ini positif, 1 ini adalah B dan negatif 5 ini adalah C. Kemudian masukkan dalam diskriminan. So bila saya masukkan dalam diskriminan, saya dapati nilai saya 41. So nilai 41 adalah nilai yang positif. So secara automatik kita terus sketch. Oh, bila dia positif, so dia akan memintas pada dua nilai X yang berbeza. Okey. Itu je lah yang kita nak sketch dia. Baik. Lepas tu next B. B negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Oh, sebelum tu yang A tadi, soalan A tadi, awak tengok A dia positif kan. So kalau bila A positif, kita buat senyum. Dalam keadaan senyum, kita memintas pada dua nilai X yang berlainan. Kalau tertiba dekat dua ini negatif, so kita akan bagi tahulah dia dalam keadaan masam, tapi dia memintas pada dua nilai X yang berlainan. Okey. Untuk soalan B negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. So kita check dulu A dia. Oh, A dia negatif. So kita dalam kepala kita tahu dia dalam masam. Dan sekarang ni kita tengok dalam keadaan masam, dia memintas ke, dia tak memintas ke ataupun dia menyentuh.
So kita akan masukkan nilai A, nilai B dengan nilai C dalam diskriminan dan kita dapati nilai dia kosong. So bila nilai kosong, dia hanya menyentuh. So kita sketch je lah. Kita buat part CX sini. Lepas tu kita lukis dalam keadaan masam, dia hanya menyentuh saja satu titik X, kemudian menurun. Macam tu je. Ini sketch. Cikgu, Ya saya. tak ada y-axis cikgu. Sebab nama sketch, so kita tak perlu y-axis pun. Tapi kalau awak nak letak y-axis pun tak salah. Okay, ini soalan ni dia just nak awak sketch. Lepas tu awak dia nak suruh awak tentukan yang type of fruits yang awak dapat ini apa dia, melambangkan apa. Okay. Okey cikgu. Yang ni semua ni semua asas. Okay, kita belajar asas. Nanti dekat bawah sekali baru kita akan solve the problem yang merangkumi semua. Kat situ baru ada part CY, ada part CX. Okay, so awak nak lukis pun tak salah. Baik, so cumanya nak berhati-hati sebab dalam soalan macam ni dia minta type of roots. Dia suruh sketch the graph yang nak tentukan position dia. So position dia memintas ke, menyentuh ke, ataupun tak menyentuh. So kita kalau boleh elakkan daripada buat part CY sebab kalau awak letak part CY, awak dah kena ikut bulat-bulat yang 2x kuasa 2 tambah x tolak 5 ni. Nak kena tahu pintasan y dia lagi. Sebab dalam function kuadratik ini pun ada pintasan y. Okay, so yang ni kita just nak tentukan dia punya kedudukan pada part CX sahaja. Baik, kita teruskan. Okay, ni soalan-soalan yang melibatkan diskriminan juga. Okay, contoh soalan A ini dia kata find the values of M such that the x-axis is the tangent. Okay, tangent, awak kena faham tangent dia hanya berlaku bila mana curve dan ada garisan straight line yang menyentuh saja, menyentuh macam ni. Okay, menyentuh, dia tak kisah menyentuh mana-mana, tapi ni dia nak tunjuk yang menyentuh pada titik pusingan itu, turning point itu. So bila menyentuh, bila disebut tangent, kita faham dia menyentuh. So bila menyentuh, kita faham diskriminan dia adalah B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Sebab menyentuh saja, bukan memintas dan tak memintas maksudnya. So dia hanya menyentuh saja. So menyentuh, diskriminan kita sama dengan kosong. Okay, so diberi function yang inilah M tambah 1 yang darabkan dengan X kuasa 2, 4 darab M tolak 2 yang didarabkan dengan X dan tambah 2M. So kita kena kenal pastilah mana A kita, mana B kita, mana C kita. So dalam situasi ini A kita adalah M tambah 1 dan B kita adalah 4 darab dengan M tolak 2 dan C kita adalah 2M. Okay, so kita faham tadi dia tangent kan. So tangent hanya menyentuh. So kita akan bagi tahu yang diskriminan kita sama dengan kosong. So kita masukkan sahaja B kita apa, A kita apa dan C kita apa, dan kita akan dapat dalam bentuk quadratic equation balik. Tapi quadratic equation ini untuk M sebab soalan dia minta cari nilai-nilai M. Okey. So kita factorize macam biasa. Kita akan dapat M tolak 1 darab M tolak 8 sama dengan kosong. Kemudian kita asingkan, kita bagi tahu M sama dengan 1 atau M sama dengan 8. Okay, inilah cara nak mengira dia. So yang cara mengira sama, cuma kita nak fahamkan diskriminan dia. Diskriminan dia adakah positif ataupun kosong ataupun negatif berdasarkan jalan cerita ni. Kat sini dia bagi tahu tangent. Okay, so bila tangent menyentuh. Okay, macam soalan B, dia bagi tahu tak ada pun x-intercept. So bila tak ada x-intercept, kita faham yang diskriminan kita nilainya negatif. Untuk C, dia kata ada has to x-intercept. Nampak intercept. So intercept tu maksudnya memintas ataupun pintasan. Bila ada pintasan, so bermaksud ada dua nilai x yang berbeza. So kita akan bagi tahu diskriminan kita adalah greater than 0. Macam tu saja. So tapi untuk yang lesser dan greater, kita kena apply pula inequality punya sign, inequality punya solution. Nak tahu range dia. Sebab itu kalau ikut soalan dia, find the range. Nampak? Bila find the range, kita tahu dia dalam keadaan inequalities. Ini pun soalan C pun find the range.
Okey, itu another hint lah. Okey. Lukis graf juga ke? Tak perlu lukis. Yang ni dia lukis sebab ingat tak kita bila mana kita melibatkan inequalities, so kita ada 3 kaedah. Sama ada kita nak buat sketching the graph ataupun line number ataupun table. Yang ni kita tahu yang tengok dekat sini P kita P kuasa 2 tolak 4P tolak 12 ini. Dekat P kuasa 2 A dia positif. So bila A dia positif, so dia akan bentuk senyum lah. Dan dia memintas pada negatif 2 dan 6. So negatif 2 dan 6. So kita bagi tahulah yang kawasan atas ini kawasan nilai-nilai Y yang positif. Kalau bawah paksi X, kawasan-kawasan yang negatif. Kalau atas paksi X, kawasan-kawasan yang positif. Tapi dalam kes ini X dia adalah P. So konsep yang sama. Lepas tu dia tengoklah sign dia apa. Sign dia greater than. So greater than kita ambil kawasan yang positif. So P less than negative 2 atau P greater than 6. Okay, itu kalau dalam inequalities. Okay, so nampak tak kita akan apply yang subtopik sebelum ni untuk dia macam bawa ke depan. So kita akan apply banyak. Okay, so far okay? Faham. Okay. Okay, ini dah sampai masuk konsep menggunakan completing the square. Okay, baik. Macam mana saya nak bagi fahamkan awak Baik. Kita faham yang ingat balik completing the square. Completing the square adalah yang ni. Okey, A darab X tolak H yang berkuasa 2 tambah K. Okey. Itu adalah completing the square. Okey, saya bagi contoh. Okey, yang ni dia dah bagi dah siap-siap. Okey, asal dia macam ni. Asal dia adalah fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 4 tolak 9. So x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Ni asal dia. Okey. Ni adalah general form of quadratic function ataupun quadratic equation. So x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Kemudian kita tahu yang 5 ini, ingat balik tak, yang 5 ini dia tak terhasil pun daripada 4 bahagi 2. Okey. So sebab tu kita kena wujudkan C yang baru. Bila kita wujudkan C yang baru daripada B kita, so kita akan dapat macam ni lah. Okey, kemudian kita terus dapat dalam bentuk completing the square. Okey, dekat sini nasib baik dekat sini dia punya A dia dah memang 1. Okey, dekat asal-asal general form ini A dia dah 1. So A dekat sini 1. So daripada sini kita boleh completing the square ini nak memudahkan urusan kita nak menentukan koordinat pada turning point. Okey, koordinat pada turning point. So tengok x tolak 2 dalam ni. Dalam ni x tolak 2 berkuasa 2. Kita bawa keluar, kita akan lawankan dia punya sign dia. Kalau negatif 2 dia akan jadi 2. Okey, ini adalah koordinat x. Dan negatif 9 yang kat belakang ni adalah koordinat y. So kita satukan dia dalam satu koordinat. So kita akan dapat 2 negatif 9. 2 negatif 9 inilah kita punya turning point. Okey, kalau A sekarang ni A dia positif. So A yang positif bentuk dia senyum lah. Okey, bentuk dia senyum. So bila bentuk senyum kita boleh dapat minimum point. So minimum point ni kita nak tahu koordinat dia berapa. So koordinat ini kita boleh dapat daripada kita complete the square. So daripada complete the square, nilai x yang kat dalam ni kita lawankan sign dia. Kalau negatif 2 kita akan jadi 2. Yang dekat luar ini adalah kita ambil bulat-bulat. Ini adalah nilai y kita, iaitu negatif 9. So masukkan dalam koordinat iaitu 2 negatif 9. So inilah kita punya turning point ataupun minimum point. Okay.
So mana datang negatif 1 dengan 5 ni? Negatif 1 dengan 5 ini daripada general form yang asal, yang ni x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Awak factorize macam biasa. So cuba kita tekan calculator. Okay, EQN degree 2, A dia 1 dan B dia negatif 4 dan C dia negatif 5. So dekat sini awak akan dapat x sama dengan 5 dengan x sama dengan negatif 1. So daripada general form of quadratic equation inilah kita mendapatkan nilai-nilai x yang memintas. So x sama dengan negatif 1 dengan x sama dengan 5. Okay, so ini kita dah advance sikit. Bukan advance, maksudnya dia dah sampai level yang kita nak mula sketch the graph secara keseluruhan. Maknanya kita dalam sketch the graph itu kita perlu nyatakan vertex kita ataupun simetri kita, coordinate of symmetry kita, dan kita kena tentukan apa pintasan x dia. Okey, pintasan x dia. Kan tadi awal-awal sekali kan tadi dah bagi tahu dalam graph kita perlu nyatakan dua ini, iaitu axis of symmetry ataupun vertex, dan juga bentuk dia senyum ke masam. Bila senyum dan masam, tengok dia ada pintasan tak? Kalau ada pintasan, kena nyatakan pintasan dia. Okey. So negatif 1 dengan 5 ini boleh dapat dalam general form yang asal. 2 negatif 9 ini kita dapat dalam completing the square. Dan ni negatif 5 ni mana dapat? Negatif 5 ini kita masukkan kosong. Kita masukkan nilai x kosong sebab kita nak dapatkan pintasan. Senang cerita, dalam general form C kita adalah pintasan y. Okey kan, A, B dengan C. So C kita adalah pintasan y. So C kita negatif 5. So terus letak negatif 5. So kena plot. So plot pada x negatif 1, plot pada x sama dengan 5, plot pada yang y sama dengan negatif 5, dan plot pada koordinat 2 negatif 9. Kemudian baru kita sketch. Okey. So completing the square membantu kita mencari vertex ataupun axis of symmetry punya koordinat. Okey. So sebab tu nama completing the square ini dinamakan sebagai vertex form. Sebab apa? Sebab kita akan dapat koordinat vertex. Okey. So awak boleh tulis nota kat situ. Completing the square membantu kita mencari vertex punya koordinat. Vertex tu apa? Vertex tu bucu kan. So ini kan bucu, maksudnya pada hujung yang membuatkan pusingan. Alright. Yang ni saya terus kepada yang ni lah nak bagi awak faham ini. Okey. Daripada general form tadi, okey, general form ini fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c ini, bila mana kita nak dapatkan pintasan x, kita factorizekan dia. So sebab tu kita namakan factorization ataupun kita guna formula of quadratic. So kita akan dapat dalam bentuk intercept form. Nampak nama dia intercept form sebab pintasan. So kita nak cari apakah pintasan x. So kita akan factorize lah. So dalam form of intercept macam ni, A darab x tolak P darab x tolak Q. Okey, apa maksud A dekat luar ni? Bermaksud contohlah contoh fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 8. Contoh. So sebelum awak nak factorize, awak kena keluarkan maksudnya A kita ni mesti 1. So kita bahagi 2 lah. So sini kena bahagi 2, dekat 4 pun kena bahagi 2, dekat 8 pun kena bahagi 2. So kita buat keluar 2, dan dalam dia adalah x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. So yang dalam bracket inilah kita buat dalam factorization. So dapatlah 2 nilai x nanti. So 2 ni dia stay dekat luar. Okey. So kemudian dalam intercept form kita punya P kita mesti dalam bentuk pecahan ataupun nombor bulat. Q pun boleh jadi dalam bentuk pecahan ataupun nombor bulat. Yang penting x kita mesti 1x. X kita mesti 1x. Sebab sebelum ni kita pernah belajar yang bila kita factorize, contohlah kita factorize, kita boleh dapat dalam 2x tolak 5, lepas tu darab dengan 3x tambah 4 sama dengan kosong. Ni bila kita factorize, kita nak bagi tahu kita punya factorization form macam ni. Tapi bila dalam intercept form,
kita kena buat macam ni. X tolak 5 per 2. Macam tu. Okey, yang 2 ini kena bahagilah kat sini. Yang ni pun X tambah 4 per 3 sama kosong. So inilah kita punya intercept. Bila kita nak bawa keluar, macam biasa, bila kita nak bawa keluar, kita lawan dengan sign dia. So kat sini akan jadi 5 per 2, dekat sini akan jadi negatif 4 per 3. Bila kita nak bawa keluar nilai dia, so kita akan lawan sign dia. Sebab asal dia macam ni, asal dia adalah X tolak 5 per 2 bersamaan dengan kosong. So X sama dengan 5 per 2. Sama juga dengan X tambah 4 per 3 sama dengan kosong. So X sama dengan negatif 4 per 3. Sebab tu kita lawan sign sahaja. Okey. Baik, untuk general form, kalau let's say kita nak cari vertex, so kita completing the square. So bila kita completing the square, kita dapatlah vertex forms. Okay, so ada 3 benda yang ni. Vertex forms. Kenapa dia ada S lah? Vertex form. Okay, general form dengan intercept form. So kalau daripada vertex form, kita expand, kita akan dapat general form. Daripada general form, kita factorize, kita akan dapat intercept form. Tapi daripada intercept form, kita nak dapatkan general form, kita expand. Daripada general form, kita nak dapatkan vertex, kita completing the square. So ini nota yang penting jugalah. Okay. Okay, so nak bagi faham, jom kita pergi kepada contoh. Baik, contoh 12. Okay, dia suruh express quadratic function. Kalau awak tengok sekali pandang, awak dah tahu dah ini dalam bentuk vertex form. Sebab dia ada A dia, lepas tu dia ada dalam kurungan ini X tambah 9/4 berkuasa 2. Kemudian dia ada C kita, okay, ataupun nilai Y kita. Nilai Y ni bukan pintasan Y, ni nilai Y, bukan pintasan. Dalam vertex form, yang belakang ini bukan pintasan. Ini adalah nilai Y pada axis of symmetry. Okay, so dia suruh express in the intercept form dalam bentuk A darab X tolak P darab X tolak Q. So kalau kita berbalik pada yang ni, daripada vertex form kita perlu kembangkan dulu, kemudian factorize. So kita kena kembangkan dululah. Okay, nampak dia kembangkan dulu. Dia convert vertex kepada quadratic function into general form. So X tambah 9/4 ini kuasa 2. So kita kembangkan yang dalam bracket. Okay, kemudian kita masukkan 2 dalam setiap elemen ini. Ni 2 ini dalam ni 2 darab 9/2, 2 darab dengan 81/16. Kemudian yang 2 darab dengan 81/16 ni tolak dengan 1/8. So dapatlah dalam bentuk general form, iaitu 2x kuasa 2 tambah 9x tambah 10. Okey, dalam kes yang ni sepatutnya ada 2 kat luar ni. Okey. Baik. So nak mudah faham, daripada ni kan, daripada sini awak terus ni keluarkan 2. So keluarkan 2. So x kuasa 2 tambah 9/2x tambah 5. Kemudian yang dalam bracket ini awak factorizekan. Terus dapat x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 2.5. So terus bubuh 2. So X sama dengan negatif 2 kan. So terus tambah 2. Kita nak masukkan dalam bracket, kita lawan balik sign dia. Dan X sama dengan negatif 2.5. So tambah 2.5, 5/2. Nampak? Sama je. Sama macam ni. Okay, intercept form. Yang ni factorize macam biasa, nampak? 2x tambah 5 dengan x tambah 2. Ini adalah dalam bentuk factorization form. Tapi bila dalam intercept form, kita perlu nyatakan 5/2 dengan 2. Maksudnya x ini mesti 1. Maksudnya dia punya tak ada koefisien lebih daripada 1 pada x itu. Okey. Lepas tu daripada sini dia suruh apa? Soalan dia apa? Soalan dia minta apakah nilai A, P dan Q daripada intercept form. So A kita 2 dan P kita, P dekat mana? P sini. P adalah negatif 5/2. Kita lawan balik sign dia. Dan Q kita negatif 2. Macam tu saja. Okay. So yang ni sebab nanti kalau awak nak study balik,
awak baca contoh dia, dia agak rumit sikit. So saya nak cuba fahamkan. Okey, macam soalan 13, example 13. Dia suruh express fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 1 dalam bentuk completing the square, di mana h dengan k dia adalah constant. So determine a, h dengan k. Okey, so jom kita try buat sama-sama tanpa tengok example dia. Baik, sekarang ni negatif 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. First kali sebelum nak complete the square, kita jadikan a kita 1 dulu. So macam mana nak hilangkan negatif 3? So kita factorize semua dengan, bukan factorize kan, kita keluarkan, faktorkan negatif 3 pada setiap term. So buat keluar negatif 3. So dekat dalam adalah x kuasa 2. So sebab negatif darab apa dapat positif balik, so negatif lah. So 2 per 3x, negatif darab negatif supaya dapat positif balik, 1 per 3. Okey, so negatif 3 kita abaikan dulu. Okey, kita tengok ni, x kuasa 2 tolak 2 per 3x tolak 1 per 3. 1 per 3 dia tak terhasil pun daripada dia terhasil tak daripada yang 2 per 3x ini, bahagi 2. Kalau ikutkan dia terhasil lah kan. So kita boleh terus completekan dia. Tapi kalau nak bagi mudah faham, senang cerita macam ni. Kalau nak complete the square, awak terus wujudkan c yang baru. Okey, so negatif 3 abaikan dulu. So x kuasa 2 tolak 2 per 3x tambah, yang ni saya wujudkan c yang baru So tambah C yang baru adalah 2 per 3 bahagi 2. So 2 per 3 bahagi 2 adalah 1 per 3. So 1 per 3 kuasa 2 tolak dengan, datang dengan pasangan dia, sebab kita tambah 1 per 3 kuasa 2, datang bersama pasangan dia negatif 1 per 3 kuasa 2, kemudian tolak 1 per 3. Okay, sebabkan ni dalam bentuk expression, so kita tak perlu pindahkan C yang lama itu. C yang lama tu maintain. So negatif 3. Okey, sekarang ni kita tengok dekat x sini berkuasa 2 dengan 1 per 3 ini berkuasa 2. So kita akan buat x dengan 1 per 3. Lepas tu sign ni nak buat apa? Sign ni kita ambil sign yang pertama kat sini, negatif. So negatif x tolak 1 per 3 berkuasa 2 tolak 1 per 3 kuasa 2 tolak 1 per 3. Macam ni. Okey, kemudian awak akan dapat negatif 3. Yang ni kat luar lagi Yang ni kat luar lagi. Negatif 3 ni belum darab lagi. Negatif 3 belum darab lagi. So x tolak 1 per 3 kuasa 2. Lepas tu negatif 1 per 9 tolak dengan 1 per 3. Apa? Negatif 1 per 9 tolak 1 per 3. 3 per 9. Negatif 1 tolak 3. Negatif 4. So negatif 4 per 9. Inilah, yang dalam bracket inilah kita dah complete the square. Kemudian barulah kita kacaukan negatif 3 ini, darabkan dengan dalam bracket. Bracket yang ni, bracket yang besar ni, bracket yang besar. Bukan bracket yang kecil ni, yang ada kuasa 2 ni. Yang bracket yang ada kuasa 2 ataupun kuasa lebih daripada 1, kita tak boleh masukkan dalam. Kita tak boleh darab dalam. Okey, so kita akan dapat negatif 3 darab x tolak 1 per 3 berkuasa 2 tambah dengan 4 per 3. Sebab negatif 3 darab dengan negatif 4 per 9 dapat positif 4 per 3. Tada, sama. Dapat sama. Okay, so ini dalam bentuk vertex form. Kemudian dia suruh cari nilai h dengan nilai k. So kita buat comparison lah. A x tolak h tambah k. So A kita negatif 3. So H kita, yang ni negatif H, yang ni negatif 1 per 3, tapi dia nak H kan. So kita salin dulu, negatif H sama dengan negatif 1 per 3. So kita matikan negatif dengan darab ataupun bahagi nombor negatif. So kita akan dapat H sama dengan 1 per 3. Lepas tu K, K sama dengan 4 per 3. Habis. Itu je cara dia. Okey tak semua? Cikgu, yang vertex form tu CTS je cikgu? Ya, betul. CTS. So dia type of root cikgu? Apa dia?
Dia type of root Apa maksud awak type of roots? Maksudnya completing the square tu dia ialah type of root untuk cari root. Bukan. Completing the square adalah untuk kita nak mendapatkan vertex punya koordinat. Okey ke. Dekat sini kita bagi atas balik. Bila mana kita dah bentukkan completing the square ataupun CTS, so kita akan dapat nilai H dengan K ni. So nilai H dengan K ni lah yang membentukkan titik pusingan ataupun turning point. So senang cerita, kita completing the square sebab kita nak dapatkan koordinat untuk turning point. So nampak kat sini fx sama dengan x tolak 2 kuasa 2 tolak 9. So 2 ini negatif 2 kan. So negatif 2 kita buat keluar jadi positif 2. So positif 2 adalah kita punya x, nilai x. Dan dekat luar ini negatif 9 ini adalah nilai y kita. So kita satukan sebagai satu koordinat, iaitu 2 negatif 9. So 2 negatif 9 ini adalah koordinat untuk vertex ataupun turning point ataupun pada axis of symmetry. Okey.